Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Timbalan Presiden Barisan Nasional merangkap pengarah PRU, pengarah Pilihan Raya Barisan Nasional. Yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Wee Ka Siong, Presiden MCA Kebangsaan. Yang berbahagia Tuan Yang Terutama Tan Sri SA Wigneswaran, Presiden MIC Kebangsaan. Saudara yang berbahagia, Saudara Richard Kastum, Setiausaha Agung BBRS. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agung Barisan Nasional. Yang berbahagia Saudara Syahril Sufian Hamdan, Timbalan Ketua Pemuda Barisan Nasional. Yang berhormat Senator Datuk Nicole Wong Xiao Ting, Ketua Pemuda MCA. Yang berhormat K. Raban Kumar Krishna Sami, Ketua Pemuda MIC Kebangsaan. Yang berbahagia Profesor Madya Edwin Laimin, Ketua Pemuda PBRS, Kepimpinan Pemuda Barisan Nasional Peringkat Kebangsaan, Kepimpinan UMNO, Naib Presiden UMNO, Setiausaha Agung UMNO serta kepimpinan tertinggi UMNO, Ahli Majlis Tertinggi BN, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur saya kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah perkenan dan izinnya dapat saya berkumpul bersama tuan-tuan dan puan-puan sempena Majlis Pelancaran Jentera Pemuda BN. Terima kasih kepada Ketua Pemuda BN serta kepimpinan tertinggi BN yang menjemput saya pada petang ini, dan tahniah saya ucapkan kepada Pemuda BN pada petang ini yang saya lihat mempunyai semangat yang amat tinggi. Dan saya lihat dengan jelas di depan mata saya bahawa Pemuda BN telah bangkit semula. Tahniah kepada Pemuda BN. Dan saya percaya tidak ada sesiapa pun yang boleh menyekat kebangkitan Pemuda BN pada kali ini. Dan saya yakin dengan semangat yang ada pada hari ini, kalau saya dan Presiden bersetuju membubarkan Parlimen, insya-Allah kita akan menang besar di dalam pilihan raya yang akan diadakan nanti. Insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lebih mudah saya dengan Presiden nak menentukan tarikh kalau macam inilah caranya. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, perang di dalam pilihan raya pada kali ini berbeza dengan cara peperangan dulu-dulu. Kita tidak lagi berperang menggempur seperti dulu secara fizikal. Kita tidak lagi, saya tidak mahu
saya bercakap dengan Dr. Ashraf, kita tidak mahu pemuda dianggap hanya mampu untuk memasang bendera dan poster saja. Tetapi peranan pemuda lebih daripada itu. Perang hari ini adalah perang secara maya. Perang secara maya lebih bahaya daripada perang secara fizikal. Sebab itulah pemuda mesti menguasai peperangan secara maya ini. Kalau kita lihat, setiap hari pihak pembangkang menggunakan media sosial untuk menyerang kita, menyerang Barisan Nasional, menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional dan kita. Tugas kita adalah untuk mematahkan serangan-serangan ini. Jangan biarkan pembangkang berleluasa menyerang kita tanpa jawapan daripada kita. Kalau kita lihat kelemahan kita sebelum PRU ke-14, apabila kita tidak mampu menjawab isu-isu besar yang dimainkan oleh pembangkang. Pada kali ini, mereka terus memainkan fitnah-fitnah yang memfitnah pemimpin-pemimpin kita, yang memfitnah Barisan Nasional, yang memfitnah kerajaan. Dan jika kita gagal menjawab seperti sebelum PRU ke-14, kita akan menerima padah dan kesannya adalah besar sekali. Sebab itulah saya mahu pemimpin-pemimpin kita, terutamanya pemuda, menjadikan peperangan maya ini peperangan kita pada hari ini. Dan pemuda mesti menguasai peperangan maya dan memenangi peperangan maya yang sedang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu lagi yang saya ingin pesan, saya pun seperti Tok Mat tidak nak bercakap panjang kerana nak memberi seluas-luas peluang kepada Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional. Satu lagi ialah pertambahan pengundi yang mendadak daripada 14.9 juta pada PRU 14 kepada 22.7 juta minimum pada PRU ke-15 kali ini. Pengundi muda yang berumur 21 tahun ke bawah dianggarkan berjumlah 4 juta pengundi. Soalannya, sejauh mana engagement yang kita buat dengan pengundi-pengundi muda? Berapa ramai pengundi-pengundi muda yang telah kita jumpai? Berapa ramai pelajar-pelajar tingkatan 6 yang kita telah jumpai? Berapa ramai pelajar-pelajar universiti seperti adik-adik kita di belakang sana? UMNO siswa yang kita telah jumpai. Kali ini seperti kita tahu, bukan saja kali ini, peperangan adalah yang berkaitan dengan numbers. It's a game of numbers. Berapa ramai yang kita jumpai, berapa ramai yang kita pengaruhi, itulah yang akan menjamin kemenangan kita. Biarpun kita bersemangat, tetapi kalau kita tidak bertemu dan membuat engagement dengan pemuda-pemuda ataupun pengundi muda, sukar untuk mendapat sokongan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan hari ini telah mengumumkan berbagai-bagai insentif untuk golongan muda. Sebab itulah saya menyeru kepada saudara-saudari sekalian menggunakan kelebihan ini untuk kita berkempen kepada golongan muda. Kerajaan dah umumkan sebagai contoh peranti siswa keluarga Malaysia yang kita berikan percuma kepada pelajar-pelajar mahasiswa B40. Ini mendapat reaksi yang positif daripada mahasiswa. Tetapi kitalah sepatutnya di kalangan pemuda-pemuda BN untuk terus menggunakan kesempatan ini untuk menarik golongan-golongan mahasiswa yang nanti akan menjadi pengundi ataupun menjadi pengundi baru yang berjumlah sebahagian daripada 4 juta tersebut. Pengecualian bayaran balik pinjaman PTPTN juga telah diumumkan untuk pelajar-pelajar cemerlang
pinjaman PT-PTN. Kalau dulu hanya 75% kepada golongan N40, sekarang kita umumkan sebanyak 100% untuk golongan M40. B40 mendapat peranti siswa. 2 hari lepas, saya mengumumkan kemudahan pinjaman komputer riba kepada peminjam PT-PTN golongan M40. Jualan keluarga Malaysia ke setiap kampus di institusi pengajian tinggi bagi membantu mengurangkan tekanan ataupun bebanan kos sara hidup di kalangan mahasiswa. Menteri Pengangkutan ada di sini. Kita setuju untuk menyediakan program menu rakyat, menu untuk makanan murah kepada mahasiswa, iaitu RM3.50 minimum kepada mahasiswa. Oleh itu, moratorium sewa selama 6 bulan kepada pengusaha makanan di IPT. Allowance sara hidup pelajar tajaan MARA di luar negara dan di dalam negara dinaikkan. Inisiatif jamin kerja mensasarkan 600,000 pekerjaan. Sekarang ini 400,000 pekerjaan telah pun diujukkan kepada golongan muda, golongan belia. Dan saya berterima kasih kepada Pergerakan Pemuda Barisan Nasional kerana bersama-sama dengan kerajaan menganjurkan job fair Pemuda Barisan Nasional. Terima kasih kepada pemuda yang memainkan peranan membantu untuk kerajaan menyediakan pekerjaan. Membiayai 80% caruman perkeso bagi golongan bekerja sendiri seperti pekerja gig, iaitu e-hailing dan sebagainya, dan dana sebanyak RM2 bilion di bawah skim jaminan kredit perumahan, yang mana mereka yang tiada slip gaji boleh membuat pinjaman untuk membeli rumah dan sebagainya. Ini adalah contoh di antara contoh yang jelas menunjukkan bahawa kerajaan sentiasa memberikan perhatian kepada golongan belia. Cuma saya harapkan pemuda-pemuda yang menguasai media sosial supaya menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan bahawa pemimpin ataupun kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional mampu menjaga kepentingan golongan muda ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap apabila kita sudah pun hampir dengan pilihan raya, bila tarikhnya, saya dengan Presiden akan menentukan. Tapi percayalah, sikit lagi, tak lama lagi. Percayalah. Percayalah. Okey. Saya mendengar. Okey. Terima kasih. Saya mendengar dengan jelas. Top 5 pun ada, semua ada di sini. Timbalan Presiden salah seorang daripada top 5. Naib Presiden sebagai top 5. Dua-dua pun ada di sini. 5 ada di sini. Dan insya-Allah dalam waktu terdekat kita akan berjumpa untuk berbincang perkara ini. Yang penting apabila parlimen dibubarkan, yang penting apabila pilihan raya diadakan, kita mesti menang. Itu yang paling penting. Jikalau pilihan raya diadakan dan kita tidak mampu menguasai kerusi untuk membentuk kerajaan, kita akan kembali seperti sebelum PRU ke-14. Boleh menang? Boleh? Alhamdulillah. InsyaAllah Presiden, kita bincang cepat-cepat Presiden. InsyaAllah. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan. Kerana selepas ini kita nak mendengar Presiden kita, pengerusi Barisan Nasional, untuk meneruskan ucapan mereka. Saya minta maaf tadi saya dalam salutation kerana nak cepat, saya lupa menyebut
Friends of BN yang selama ini menyokong kita di dalam setiap kali pilihan raya negeri, pilihan raya kecil dan sebagainya. Jadi, Presiden, saya dengan segala hormatnya mempersilakan pengurusi Barisan Nasional untuk menyampaikan amanat pada petang ini. Saya persilakan.